Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi tuan-tuan. So topik kali ni ialah pasal kenapa anda tidak melabur. Kalau kita fikir balik kan, bagi kebanyakan orang kita kan, zaman mak bapak kita dulu kan, confirm lah mak bapak kita tak melabur kan. Dia orang tahu cari duit, simpan, lepas tu beli aset lah kan. Kalau zaman-zaman dulu tu kebanyakan orang tua-tua dia beli rumah, dia beli tanah, simpan aset tu kan. Tapi bila sampai dekat anak cucu cicit dia kan, rumah tu dia jual, tanah tu dia jual. Tahta pusaka tu jual kan. Bab nak cari duit payah. Sebab apa tahu? Sebab bagi kebanyakan orang kita tuan-tuan kan, bab menghabiskan duit tu pandai, bab mencari duit tu tak pandai. Jadi kalau kita bagi orang kita tu katalah 100,000 kan, bagi beberapa hari kan, seminggu dua habislah 100,000 tu. Kalau kita tengok balik kan, betul tak? Orang dapat duit EPF tu kan, dalam masa tak sampai 3 tahun duit EPF habis. Orang dapat duit gratuiti kan, pencen pun sama juga. Dapat duit tanah daripada Labu Sendayan ke mana kan, memang sama juga habis. So orang kita kan memang pandai lah menghabiskan duit. Sebab apa? Sebab ada banyak benda nak beli kan. Tapi buat mencari duit tu susah sikit lah. So dalam hal pelaburan ni kan, dalam hal tabungan tu ramai orang kita ada kan. Dia ada simpanan dekat tabung haji, ada simpanan dekat ASB, ada simpanan dalam akaun simpanan dan sebagainya. Tapi bab melabur tu yang orang kita kurang sikit. So apa sebab-sebab yang orang kita tak melabur? Especially dalam hal ni FY punya kelebihan adalah dalam pelaburan saham. So kenapa orang kita tak melabur saham? Satu, pasal apa tahu? Pasal diorang tak tahulah kan, tak tahu pasal apa. Rasa pelaburan saham tu sophisticated sangat lah, payah lah. Macam mana nak labur saham? Saya tak tahu. Kira macam satu benda yang payah sangat lah. Sebenarnya melabur saham tu mudah je tuan-tuan dan puan. Hanya perlu ada duit RM10 untuk buka akaun CDS, akaun trading. Kemudian anda boleh masukkan modal dan terus melabur. It is as simple as that. Cuma kenalah ada ilmu dia kan. Ilmu dia pun tak ada masalah sekarang. Kenapa? Seminar bersepah, dalam YouTube bersepah, e-book bersepah kan, anda boleh dapatkan ilmu-ilmu tu. Kalau nak free lah, kalau nak berbayar, jemputlah datang dalam kelas ataupun seminar From Zero to Hero FY jalankan. Belajar daripada A sampai Z, sampai pandai. Dah pandai tu kita masukkan dalam WhatsApp group, kita ajar pula sampai habis, sampai betul-betul pandai, sampai betul-betul tuan-tuan boleh buat duit dalam perusahaan Malaysia. Tak ada masalah. Jangan risau, FY dah 25 tahun dah dalam bidang ni kan, especially di saham ni. So FY boleh kongsikan cara macam mana tuan-tuan dan puan untuk buat duit dalam perusahaan Malaysia. Nombornya, tak ada modal. Kalau tak ada modal tu memang masalah lah. Tetapi tuan-tuan, dalam apa-apa pelaburan sekalipun, nak melabur tanah ke, nak melabur rumah ke, nak melabur unit trust ke kan, kena ada modal kan. Paling tidak pun kena ada sedikit modal untuk memulakannya. Nombor 3, kita merasakan yang pasal saham tu hanya untuk orang kaya. Oh tak juga tuan-tuan. Kenapa? Sebab dewasa ini kan, kalau nak beli satu lot saham tu 100 unit je. Kalau kata saham tu 10 sen kan, baru di RM100 kan, tak mahal mana pun kan. Kita boleh jadi sebahagian daripada pemilik syarikat dengan bermodalkan RM100 minima. Sekarang ni tak macam dulu. Kalau dulu nak beli saham tu kena 1000 unit untuk satu lot. Sekarang 100 unit satu lot kan. Anda boleh beli dengan unit-unit yang kecil, tak ada masalah. Kemudian kenapa orang tak melabur? Sebab dia merasakan saham ni risiko dia tinggi kan. Tapi lah kita tahu saying yang high risk high return, betul tak? Tapi harus diingat kan, sesuatu benda tu risiko kalau kita tak tahu, berisiko tinggi kalau kita tak ada ilmu kan. Dalam hal ni kalau kita ada ilmu, kalau kita belajar betul-betul kan, insya-Allah kita memang boleh buat duit dalam pelaburan saham kan. Dan pulangan dia sangat-sangat tinggi. Contohnya lah macam Ifah pernah terangkan dalam video yang sebelum ni. Kalau anda melabur dalam saham Top Glove kan, tahun 2001, 2000 unit saham anda sekarang dah bernilai RM2 juta. Bayangkan tu, tak sampai 20 tahun. Jadi dia tak ada masalah, cuma kita kena ada ilmu mengenainya. Sebab lain, kenapa orang tak nak melabur saham ni? Sebab satulah, takut rugi. La ilaha illallah, takut rugi. Tuan-tuan, kita berniaga cendol tepi jalan pun kan, adakah hari-hari kita untung? Betul tak kan? Melabur cendol tepi jalan, kena pula musim sekarang, musim hujan tuan-tuan kan, confirm lah rugi kan. Cendol dengan santan-santan buang aja. Sebab kerana apa? Sebab hari hujan. So kalau niaga cendol pun boleh rugi, ini kan pergi juga pula melabur saham kan. Cerita dia ialah tentang bagaimana kita untuk mengatasi kerugian tu tadi. Cerita dia bagaimana untuk kita ambil calculated risk kan. Risiko kita calculate kan, adakah risiko tu sesuai untuk kita atau tidak, betul tak? Ialah dalam hal risiko ni tuan-tuan puan, ramai je orang kita yang jadi mak rempit tu kan, yang berjalan atas jalan raya malam-malam, lampu pun tak pasang, berlumba kan, helmet pun tak pakai. Tapi untuk elakkan risiko yang begitu tinggi kan, kita berlumba lah dekat litar Sepang
kan, pakai jaket siap-siap kan, pakai helmet, pakai glove kan, pastikan apa, kalau accident jatuh pun kita selamat kan. Itu yang penting. Jadi calculated risk kan, kalau kita tahu apa yang kita buat, kita dah faham risk yang kita ambil, itu adalah satu benda yang dapat menyelamat kita dalam pelaburan saham kita nanti. Seterusnya, tidak berminat. Yang bab ni FI tak nak tolong lah kan. Dia sama je tuan-tuan puan. Benda kalau kita tak minat, apa pun tak jadi kan. Contohnya kalau kita isap rokok lah tuan-tuan puan, isap rokok kan, sampai sekarang pun kita isap rokok kan. So FI tanya satu soalan je, kenapa tak boleh berhenti? Sebab suka lah kan. So jawapan dia mudah je. Saya tanya soalan, anda berminat untuk isap rokok? Kalau anda isap rokok, selagi anda jawab anda berminat, selama tu anda akan isap rokok. Betul tak? Faham tak ni? So dalam isu ni tuan-tuan puan, sama juga kalau dalam pelaburan saham, anda tidak berminat untuk anda tidak berminat untuk melabur saham kan, FI tak boleh nak buat apa-apa kan. Minat itu datang dengan sendirinya. So maybe sekiranya anda tidak minat, pelaburan saham ini tidak sesuai untuk anda lah. Alright. Dan akhir sekali, fobia takut dengan pasaran saham. Takut ni kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab dulu mungkin bapa anda tahun 1997 kan, 98 dulu pernah melabur. Jadi diorang terbakar tangan kan. Diorang lost lah kan satu ketika dahulu. Ini menyebabkan diorang cakap dengan tuan-tuan puan, cakap dengan anda semua, pasaran saham ni bahaya kan. Jangan masuk, nanti terbakar tangan, nanti rugi duit kan. Tapi tuan-tuan puan, pasal semua benda-benda ni kan, pasal takut ni semua kan, ianya dapat diatasi dengan ilmu tuan-tuan puan. Memang dengan ilmu kan. Kalau kita takut dengan takut dengan hantu sekalipun kan, dengan ada ilmu kita tak takut. Kenapa saya buat cakap yang tu? Kalau kita fikir balik kan, jauh pula tersasar kan. Kalau kita fikir balik tentang hantu kan, mana ada dalam Quran cerita pasal hantu? Come to think of it, betul tak tuan-tuan puan? Mana ada cerita pasal hantu? Paling kuat cerita pasal jin kan. Kalau anda fikir lebih dalam kan, cerita pasal hantu lah saja kan. Kenapa pula kat sini ada pontianak lah, ada hantu galah lah, ada toyol dan sebagainya. Tapi kat negeri China tak ada pula kan. Kat Amerika tak ada pula. So cerita dia tu yang saya cakap tadi, kalau ada ilmu tak ada apa nak ditakutkan. Sama je dengan pasaran saham kan. Ada ilmu, benda tu akan jadi mudah kan. Untuk cari ilmu, jangan risau, anda boleh ambil ebook FI percuma je. Pergi je kat www.faizalesok.my kan. Kat situ dapat ebook percuma kan. Atau masuk je dalam grup FI, grup saham FI, ada link dia dekat bawah ni kan. Ataupun anda boleh je datanglah ke seminar FI atau baca blog FI kan. Blog FI tu percuma kan. Itu cerita dia. Itu saja kan. Saya harap penerangan-penerangan ini akan memberi anda keyakinan untuk memulakan langkah anda, penglibatan anda dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright, akhir kata macam biasa, jangan lupa follow FI kan, follow kat Facebook pun boleh, follow kat IG pun boleh kan. Like dan subscribe video ni kan, supaya masa depan ada banyak lagi video-video yang FI boleh kongsikan kepada anda. Sekian dulu tuan-tuan puan. Assalamualaikum. Bye.